Okey, yang pertama tentang ekosistem, perlu tahu dulu perhilitan. Apa itu perhilitan? Ialah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Tema Negara. Okey, diringkaskan perkataan Jabatan Perhilitan merupakan jabatan perlindungan hidupan liar dan taman negara. Okay, ada banyak program yang dijalankan. Salah satunya dekat sini ialah program kawalan populasi kera, di mana kaedahnya adalah pemandulan pada kera jantan. Kera jantan dimandulkan dan lepas tu dilepaskan ke dalam hutan semula. Taman Tasik Perdana semula. Jadi ini adalah salah satu contoh aktiviti jabatan perhilitan. Yang seterusnya, sila rujuk pada kata kunci di sini. Hari ini kita akan belajar penggunaan perkataan pengeluar, pengguna, pengurai, rantai makanan dan juga siratan makanan. Yang lain kita akan tengok pada kelas yang akan datang. Okey. So seterusnya adalah aliran tenaga dalam ekosistem. Okey. Aliran tenaga bermaksud tenaga itu sebenarnya dipindahkan. Ini yang kena faham ya. Aliran tenaga bermaksud tenaga dipindahkan. Okey, apa yang dipanggil sebagai tenaga dipindahkan? Dia mesti berpunca daripada satu sumber tenaga. Mesti berpunca daripada satu sumber. So kalau tengok kat sini, sumber tenaga adalah berasal dari matahari. Apa yang ada pada matahari ialah tenaga cahaya. So apa yang berlaku pada tenaga cahaya ialah akan bertukar kepada tenaga kimia. Jadi saya ringkaskan, sumber tenaga adalah matahari. Jadi apa yang berlaku pada matahari ada tenaga cahaya. Okey, dan tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga kimia. Okey, jadi bagaimana ini boleh berlaku adalah disebabkan oleh berlakunya satu keadaan yang dipanggil sebagai rantai makanan dan juga siratan makanan. Okey, jadi untuk ini kita akan tengok dulu beberapa istilah. Okey, iaitu proses yang berlaku dalam aliran tenaga. Okey, proses yang berlaku dalam aliran tenaga yang pertama dipanggil sebagai proses fotosintesis. Okay, yang kedua ialah memakan organisma lain. Yang ketiga adalah penguraian organisma yang dah mati. Okey, jadi apa itu fotosintesis? Fotosintesis ialah proses yang berlaku pada tumbuhan hijau. Proses yang berlaku pada tumbuhan hijau. Jadi apa yang berlaku ialah tumbuhan hijau akan membebaskan oksigen dan menyerap gas karbon dioksida. So itu yang pertama. Yang kedua adalah proses memakan organisma lain melibatkan organisma yang dipanggil sebagai pengguna. Organisma yang guna. Okey, dan yang ketiga adalah pengguna ada 3 jenis. Kejap lagi kita akan tengok. Dan seterusnya adalah penguraian. Penguraian melibatkan organisma yang dipanggil pengurai. Tumbuhan hijau nama lain dia adalah pengeluar. Okey.
Jadi ada 3 istilah yang kita tahu, pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Jadi saya ringkaskan kat sini perkataan dia. Pengeluar saya akan labelkan PR, dimakan oleh pengguna dan dimakan oleh pengurai. Jadi ini adalah perkara yang berlaku, proses yang berlaku dalam aliran tenaga. Jadi kita tengok maksud pengeluar. Ni, pengeluar. Pengeluar adalah merupakan organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Sebahagian besar tumbuhan merupakan pengeluar. So, sebab itu tumbuhan hijau adalah merupakan pengeluar. Okey, seterusnya adalah pengguna, organisma yang makan organisma lain. Ada 3 jenis sebenarnya. Ini yang pertama, pengguna primer. Pengguna primer ialah haiwan herbivor dan omnivor. So, pengguna ada satu dipanggil pengguna primer. Okey, ada lagi yang lain yang mana? Yang lain ada kat sini. Dipanggil sebagai pengguna sekunder. Ialah haiwan omnivor dan karnivor yang makan pengguna primer. Okey, contohnya burung berkecit ekor biru, tarsinger rufilatus, kemudian burung raja udang. Nama lain bagi burung berkecit ekor biru ialah tarsinger rufilatus. Kemudian ada burung raja udang, nama saintifik dia ya, Arkido artis. Ini adalah 2 jenis pengguna sekunder. Saiznya adalah kecil. Okey, pengguna primer lagi kecil. Okey, seterusnya kita ada pengguna tertier. Pengguna tertier ialah haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Ini adalah pengguna sekunder. Pengguna tertier makan pengguna sekunder. Dan saiznya adalah lebih besar daripada pengguna primer dan pengguna sekunder. Contohnya musang. Okey, so saya ringkaskan. Dan yang ketiga, kejap lagi saya ringkaskan. Dan seterusnya adalah pengurai. Antara contoh pengurai ialah cendawan yang tumbuh pada batang yang reput. Kedua contoh adalah mukor yang tumbuh atas makanan. Dan yang ketiga adalah bakteria E. coli yang menguraikan sisa makanan. So, saya ringkaskan kat sini ya. Kita pergi balik pada board tadi. Saya buat ringkasan kat sini sebab pelajar nak kena salin kan. Okey, kita ada pengguna primer, kemudian pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. Jadi ini adalah ringkasan kepada aliran tenaga dalam ekosistem. Okey, seterusnya kita nak tengok pula pada aliran tenaga dia tadi. Okey, aliran tenaga yang berlaku tadi saya dah sebutkan adalah rantai makanan. Rantai makanan menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Dan selalunya rantai makanan dia ada satu aliran sahaja. Okey. Di sini kita ada kubis pengeluar PR tadi simbol yang saya buat. Siput pengguna primer, burung adalah pengguna sekunder. Pengguna primer, pengguna sekunder. Kemudian musang adalah pengguna tertier. Jadi kalau kat sini kita boleh tengok sekadar ada pengeluar dan juga pengguna. Okey, dah aliran dia. Pengeluar. Okey, kemudian dimakan oleh pengguna primer, dimakan oleh pengguna sekunder, dimakan oleh pengguna tertier.
Okey, di manakah pengurai? Pengurai akan wujud sekiranya pengguna terti ataupun musang tadi mati. Okey. Bilangan. Pengeluar adalah banyak. Pengguna prima banyak. Pengguna sekunder adalah sedikit berbanding pengguna prima, dan pengguna tertia adalah paling sedikit. Okey. So ini adalah berkaitan dengan rantai makanan. Seterusnya adalah siratan makanan. Okey, untuk siratan makanan adalah terdiri daripada beberapa rantai makanan. Contoh kita ada kat atas tadi, pengeluar, pengguna satu, pengguna prima, pengguna sekunder, pengguna tertia. Kemudian pengeluar yang sama dimakan oleh pengguna satu yang lain, pengguna prima yang lain dimakan oleh pengguna sekunder yang lain. Jadi ada satu rantai dan satu lagi rantai. Ada jumlah rantai adalah 2 rantai. Jadi bila rantai ini bergabung di mana, rantai ini bergabung di sini, menggunakan organisma yang sama, iaitu pengurai. Jadi boleh jadi juga gabung pada organisma yang lain. Contoh saya tunjuk kat sini. Okey, kat sini ada burung. Okey, beluncas dimakan oleh burung. Kemudian siput dimakan oleh burung, belalang dimakan oleh burung. Jadi 3 organisma ini berkongsi dimakan oleh burung. Jadi banyaklah makanan burung ni. Okey, ataupun kat mana lagi dia bergabung, kat sini. Belalang dimakan oleh burung, belalang dimakan oleh katak. Okey, kat mana lagi bergabung? Sini. Burung dimakan oleh ular, katak dimakan oleh ular. Dan kat sini confirm, kobis dimakan oleh beluncas, kobis dimakan oleh siput, kobis dimakan oleh belalang. Jadi ada banyak gabungan organisma yang sama di situ. Jadi bila rantai-rantai makanan ini bergabung, dia membentuk siratan makanan. Okey, dan akhir sekali adalah berkaitan dengan aliran tenaga dalam rantai makanan, dalam siratan makanan. Okey, tenaga semakin lama sebenarnya hilang kerana digunakan untuk bergerak dan proses hidup yang lain seperti respirasi. Okey, apa maksudnya tenaga berkurang? Maksudnya di sini untuk pengeluar, tenaga, okey, kemudian pengeluar, pengguna dan juga pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3. Okey, tenaga di sini tinggi. Kerana dia yang mula-mula menerima tenaga daripada cahaya matahari. Okey, kemudian bila pengeluar tadi dimakan oleh pengguna prima, tenaga tu dia akan hilang. Sebab ada proses lain yang berlaku dalam kehidupan. Jadi ini akan berkurang, tenaga berkurang. Tenaga hilang lagi. Jadi tenaga pengguna kedua adalah kurang daripada pengguna prima. Tenaga hilang lagi. Kemudian pengguna tertia tenaganya rendah. Paling rendah sekali berbanding semua organisma yang ada. Okey. Jadi itu saja buat masa ni. Sekian, terima kasih. Harap pelajar boleh jelas dan faham.